Okey, kita sambung tajuk kita dalam bab 3 ini, penakuran logik. Okey, Cikgu Dayang dah beritahu kamu dah sampai ke bahagian penafian kan? Alright. Okey, so untuk hari ni kita masuk kepada standard pembelajaran 3.13. Okey, menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Okey, cikgu rasa dalam bahasa Melayu kamu dah belajar jugalah apa maksud pernyataan majmuk. Okey, pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Okey, dua perkataan ni yang membentuk pernyataan majmuk. Okey, kita lihat pada contoh 5. Contoh, kita terus kepada contoh. Okey, gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan juga perkataan atau. Simple je. Okey, so kita ada soalan A. Pentagon mempunyai dua perpenjuru. Pernyataan Q, heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Okey, jadi kita hanya tambahkan perkataan dan saja untuk ayat pertama. Pentagon mempunyai dua perpenjuru dan heptagon mempunyai 4 penjuru. Okey. Kemudian ayat yang kedua kita kena gunakan perkataan atau. Jadi kita tambahkan perkataan atau. Pentagon mempunyai, salah eja ni. Mempunyai dua perpenjuru atau heptagon mempunyai 4 penjuru. Okey, kalau dia ada dua pernyataan yang berlainan lah yang okey, jadi kita boleh tambah perkataan dan dengan atau. Okey, soalan B, piramid mempunyai 5 satah. Piramid mempunyai 5 bucu. Okey, jadi ayat ni kita buat ayat majmuk dengan perkataan dan. Piramid mempunyai 5 satah dan 5 bucu. Kita tak tulis lagi piramid mempunyai 5 bucu dua kali So kita sebab dia dah sama ayat piramid mempunyai. So dia ada 5 satah dan 5 bucu. Jadi kita tambah perkataan dan. Okey. Piramid mempunyai 5 satah atau 5 bucu. Kita tambah perkataan atau sahaja. Okey, senang je, ini mudah saja. Sekejap je ni habis. Okey. Soalan C. Negatif 4 ialah integer, 2 ialah integer. Negatif 4 dan 2 ialah integer. Jadi kamu tak perlu tulis negatif 4 ialah integer dan 2 ialah integer. Sebab kalau kamu tulis negatif 4 ialah integer dan 2 ialah integer. So kita berulang ni kan. Integer dulu pun integer. Jadi bila dia berulang kita boleh buat sekali bila kita tambahkan perkataan dan. Sama juga kalau perkataan atau. So kita tambahkan atau saja. So negatif 4 atau 2 ialah integer. Jadi kita tak perlu tulis integer tu sebanyak 2 kali. Okay. So dekat ni dia lebih kepada bahasa Melayu lah. Okay. Jadi matematik ni dia kegunaannya keseluruhan semua subjek ataupun semua bidang dia ada Okay, tentukan. Contoh 6, tentukan dua pernyataan. Tentukan dua pernyataan P dan Q daripada ayat majmuk di bawah. Okay, kalau tentukan maksudnya kamu kena keluarkanlah dua ayat ataupun dua pernyataan. Okay, daripada ayat majmuk. Okay, so soalan A, 5 tambah 3 lebih besar daripada 5 dan 5 tolak 3 lebih kecil daripada 5. Jadi dia tak kisahlah dia palsu ke benar ke, tapi kita keluarkan saja dia punya pernyataan. So yang di depan dan ni ialah
pernyataan P. Pernyataan selepas dan kita gantikan dengan pernyataan Q. Jadi kita tulis keluarkan dia. So pernyataan P ialah 5 tambah 3 lebih besar daripada 5. Dan pernyataan Q ialah 5 tolak 3 lebih kecil daripada 5. So kamu salin balik, tak perlu ubah apa-apa. Soalan B. 9 dan 91 ialah nombor perdana. Okey. Jadi kita keluarkan ayat pernyataan P dan Q. So yang pernyataan P ialah 9. Ialah nombor perdana. Walaupun tak ada ayat di depan kan, 9 ni tak ada ialah nombor perdana, tapi kita dah tahu dia dah digabungkan dengan pernyataan yang kedua. So jadi 9 ialah nombor perdana. Pernyataan Q selepas dan. Okey, jadi pernyataan Q ialah 91 ialah nombor perdana. Soalan C, 2 kuasa 2 sama dengan 4 atau 2 kuasa 3 sama dengan 8. So, jadi pernyataan P kita ialah sebelum perkataan atau. Jadi 2 kuasa 2 sama dengan 4. Pernyataan Q selepas perkataan atau 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey. D. Soalan D, iaitu 9 lebih kecil daripada 10. Atau 9 lebih kecil daripada 10. Cikgu lupa nak garis ni. Okey, so jadi pernyataan P ialah yang sebelum perkataan atau, iaitu 9 lebih kecil daripada 10. Pernyataan Q selepas perkataan atau. Jadi Q ialah 9 kurang daripada 10. Okey. Ni tak ada masalah ni. Sedang aja. Okey, seterusnya kita nak menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Okey, perkataan dan dalam pernyataan matematik membawa maksud kedua-dua. Manakala perkataan atau membawa maksud salah satu atau kedua-dua. Okey. Kita tengok situasi ini. Okey, katakan cikgu ada sebatang pen biru dan sebatang pen merah. Cikgu akan beri kamu sebatang pen merah dan sebatang pen biru. Pen apakah yang akan kamu dapat dan berapakah jumlahnya? Siapa boleh jawab? Pen merah dan pen biru. Pen merah dan pen biru. Okey. Sebab apa? Sebab tadi kita lihat perkataan dan dia bermaksud kedua-duanya kan. Okey, jadi kamu akan dapat kedua-dua pen, pen merah dan pen biru. Okey, kemudian contoh perkataan atau. Cikgu akan beri kamu sebatang pen merah atau sebatang pen biru. Itu ayat cikgu. Pen apakah yang akan kamu dapat dan berapakah jumlahnya? Okey, so ada kemungkinan ni. Tadi kita dah tengok tadi kalau pernyataan atau dia salah satu atau kedua-duanya kan. Jadi kamu berkemungkinan akan dapat sama ada satu pen biru sahaja ataupun mungkin kamu dapat satu pen merah sahaja ataupun kamu dapat kedua-duanya sekaligus. Ini disebabkan oleh perkataan atau. Okey, sebab atau tu je salah satulah. Kamu nak yang mana? Merah ke biru? Kalau kamu kata nak merah, cikgu bagi merah. Kalau kamu kata nak biru, cikgu bagi biru. Kalau kamu kata kedua-duanya, boleh bagi kedua-duanya. Sebab atau kan. Okey. Jadi berdasarkan situasi ini kita boleh buat satu jadual kebenaran.
Okey. Jadi yang pertama kita tengok jadual kebenaran yang menggunakan perkataan dan. Okey. Baik, sekiranya perkataan ayat pernyataan P, okey, benar dan, kat sini dia dan sebenarnya. Okey, B benar dan benar. Jadi pernyataan majmuk tersebut adalah benar. Okey, sebab dia kedua-duanya benar, jadi dan tu jadi dua-dua lah. Okey, sekiranya pernyataan P itu benar tetapi pernyataan Q tu palsu, jadi pernyataan majmuk tersebut ialah palsu. Okey. Kalau pernyataan P palsu tetapi yang pernyataan Q tu benar, jadi pernyataan majmuk tersebut adalah palsu. Okey. Dan sekiranya kedua-duanya palsu, dah confirm lah ayat P dan Q tadi tu palsu. Jadi kalau kamu tengok dia punya ni jadual pernyataan majmuk yang menggunakan perkataan dan dia akan menjadi benar sekiranya kedua-dua pernyataan P dan Q adalah benar. Okay. Jika salah satunya palsu, jadi ayat majmuk tersebut automatik menjadi palsu. Okay. Itu menggunakan perkataan dan. Okay. Beza pula dengan pernyataan majmuk yang menggunakan perkataan atau. Okey, sebab dia tadi kita salah satu ataupun kedua-duanya kan. Okey, so jadi kalau pernyataan P-nya benar dan pernyataan Q-nya benar, ini confirm lah benar, dua-dua benar. Okey, sekiranya pernyataan P benar, Q-nya palsu. Okey, atau. So P atau Q, benar atau palsu. Jadi kita punya pernyataan majmuk tu adalah menjadi benar. Sebab kita kalau atau kita akan pilih apa ni? Yang benar lah. Okey. Contoh macam kamu ada 2 biji apple. 1 biji apple busuk, 1 biji apple baik. Okey. Jadi cikgu nak bagi kamu sama ada apple yang busuk ataupun yang baik. Dah tentu kamu nak apple yang baik kan, yang elok. Kecuali cikgu kata cikgu nak bagi kamu 1 biji apple yang baik dan 1 biji apple busuk. Jadi kamu dapat kedua-duanya. Okey, bila dapat kedua-duanya salah satu busuk. Okey, bila dah bercampur dia jadi busuk lah. Okey, dia macam tu lah dia punya situasi dia. Okay, so kalau pernyataan P-nya palsu, Q-nya benar, dia menjadi benar. Kalau kedua-duanya palsu, confirm lah pernyataan majmuk tersebut palsu. Dua-dua palsu. Memang tak percayalah. Kan? Right? Okay, itu jadual kebenaran menggunakan perkataan atau dengan dan. Okay. Jadi bagaimana kita nak menentukan kebenaran pernyataan majmuk yang berikut? Okay, contoh 7. Okay. Baik, soalan A, 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Okay, so sekarang ni kita ada pernyataan 2. Ini untuk P. Selepas Q ialah selepas dan ialah pernyataan Q. Jadi yang pertama ni kita tentukan sama ada dia benar atau palsu. Okay, 2 lebih besar daripada 4. Benar atau palsu? Palsu. Palsu, okay, palsu. Jadi pernyataan P ialah palsu. Kamu jangan buat salah betul. Kalau salah betul, dia salah. Dia mesti perkataan palsu atau benar. Okay. Sekarang ni dia menggunakan dan. Okay, dan. Pernyataan Q, negatif 5 lebih besar daripada 4. Palsu kan? Okay. Sebab dia lebih kecil sebenarnya. Jadi dua-duanya palsu.
palsu dan palsu. Jadi ayat majmuk kita menjadi palsu lah. Confirm dua-dua palsu. Jadi palsu. Okey, soalan B. Ini pernyataan P. Selepas dan ialah pernyataan Q. Alright. So X tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5. Adakah dia benar atau palsu? Macam mana nak kira yang ni? X tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5. Okay, dia ada macam-macam kaedah kamu boleh gunakan. Macam mana? Yang pertama, kamu boleh gantikan dia dengan suatu huruf, satu nombor lain. Contoh kamu gantikan X ni 2. Okay, so di sini 2 tambah 3 lebih kecil daripada 2 tolak 5. So yang ni 5 lebih kecil daripada 2 tolak 5 negatif 3. Okay, bila kamu ganti X2, nilai sebelah kiri jadi 5, nilai sebelah kanan negatif 3. Okay, tengok simbol lebih kecil. Jadi, adakah dia memenuhi ni palsu atau benar? Palsu kan? Sebab 5 mesti lebih besar daripada negatif 3. Okay, itu satu kaedah. Satu lagi kaedah, kamu boleh cari nilai ni lah yang sepatutnya. Okay. So yang ni kalau kamu buat X tak boleh dia jadi kosong X tolak X negatif 5. Okay, ni yang ni kaedah kita kumpulkan X jadikan X sebelah kiri. Jadi X tolak X negatif 5. Yang ni tolak 3 lah. Okay, so X tolak X ialah kosong negatif 8. Kosong lebih kecil daripada negatif 8. Memang palsu. Ni kaedah cara lain lah kalau nak tentukan dia palsu atau benar. Okay. So yang ni palsu. Perkataannya dan. So 99 ialah nombor ganjil lah. Nombor ganjil ni benar lah. Jadi palsu dan benar. Apa dia punya hasil? Palsu. Palsu. Okay, palsu. Sebab dia perkataan dan. Jadi dia palsu. Okay, soalan seterusnya. 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Semua ingat apa maksud nombor kuasa 2 sempurna? Ingat. Ingat 1, 4, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 36, 81. Okey, 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi ini ialah benar. Kemudian dia ada perkataan dan. Benar dan, okey, 6 ialah faktor bagi 18. Betul kan? Faktor ni maksudnya nombor yang boleh didarab punca bagi nombor 18. Okey. So 6 ialah faktor sebab 6 darab 3 sama dengan 18 kan. Jadi 6 tu ialah faktor bagi 18. Jadi ni dah benar. Ni senanglah kalau dua-dua benar kita dapat pernyataan yang benar. Okey, soalan D. Y sama dengan 3X selari dengan Y tolak 3X sama dengan 5. Okey, ini pernyataan P. Pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan 3, Y tolak 3X sama dengan 5 ialah 3. Okey, yang ini menguji kamu punya pengetahuan dalam konsep garis lurus. Okey, garis lurus kamu dah belajar kan? Okey. Baik, macam mana nak tentukan dua garis yang selari? Apa yang mesti sama? Boleh seorang jawab?
Dua garis yang selari. Macam ni. Okey, kalau dua garis yang selari, dia mesti mempunyai M yang sama. Kalau lah M sama dengan X1, katalah kita ambil contoh 2 lah. So yang ni pun M dia mesti 2. M tu ialah kecerunan. So dari persamaan yang pertama ni, ada berapa dia punya kecerunan? Berapa? Kita baca dekat depan perkali bagi X, iaitu 3. So yang ni M dia 3. Okey, dekat sini. Yang ni dia bukan dalam bentuk arm kan. So kamu kena tukar kepada bentuk arm. Jadi 3X tambah 5. So yang ni kita pindah ke kanan. Jadi M dia berapa? M dia ialah 3. Jadi kedua-dua garis ni dia mempunyai kecerunan yang sama. M dia sama 3. So dia kata selari kan. Jadi betul lah. So yang ni benar. Okey, dan pintasan Y bagi garis lurus Y negatif 3X sama dengan 5 ialah 3. Jadi kalau kita nak tentukan pintasan, jadi kita kena tukar bentuk arm dululah. YMX tambah C. So Y sama dengan 3X tambah 5. So yang ini M. Baik. Okey, ini M. Okey, 5 ialah C. C kita tengok dekat bahagian belakang sekali lah, yang nombor saja. So C-nya ialah 5. Okey, sama tak pintasan Y? So yang diberitahu pintasan Y-nya ialah 3. Jadi bukan kan? Jadi yang ni ialah palsu. Okey, so benar dan palsu dia akan menjadi palsu. Okey, palsu. So Papazola ni dah tak benar lah. Okey. Alright. Okey, seterusnya hari ni kita sikit je. Okey, 2 tambah 3 sama dengan 23. Atau 2 darab 3, 23. Okey, 2 tambah 3 sepatutnya 5 kan? 5 sama dengan 23. So ini adalah palsu. Atau 2 darab 3 sama dengan 23. Salah juga, palsu. Sepatutnya dia jadi 6 kan? Okey. So palsu atau palsu? Okey, jawapan dia palsu lah. Okey, seterusnya F 5 darab 5 darab 5 ialah 5 kuasa 3. Okey. Ini asas ni. Indeks. So 5 kuasa 3 ini ialah benar. Punca kuasa 2 bagi 125 ialah 5. Betul atau benar, palsu? Benar atau palsu? Benar. Benar. Ni 125 punca kuasa 2 ni. Okey, 5 kuasa 2 sama dengan 25. Okey, dia palsu lah ni. Okey. Kalau 125 punca kuasa 3, baru kamu dapat 125, kamu dapat 5. Okey. Betul tak? Okey, so yang ni atau benar atau palsu. Jadi kamu akan dapat kenyataan ini ialah Palsu. mana? Benar. Palsu. Tengok perkataan dia atau. Jadi kalau atau salah satunya benar, dia akan jadi benar lah. Okey, itu beza perkataan dengan atau dengan dan. Okey. Okey, hasil tambah sudut pendalaman atau segi empat ialah 760.
Ini ayat pertama. Ayat kedua. Hasil tambah sudut pendalaman segitiga ialah 360. Betul tak? Segitiga. Kalau kamu tambahkan semua sudut pendalaman ni, berapa sepatutnya? Ini pengetahuan asas matematik ni. Berapa jumlah dia? Dia mesti 180. Kalau segi 4? 360. 360. Kalau segi 5? Berapa? 360. Okay, sudut pendalaman dia punya rumus je n tolak 2 darab 180. So sisi dia ni 5. So 5 tolak 2 darab 180. 3 darab 180. So kamu dapat 540 kan? 540. So cara kira sudut pendalaman. Okay, so dekat yang penyataan P, dia kata segitiga ialah 360. Jadi confirm yang ini ialah palsu. Kemudian atau segi 4 ialah 360. Betul kan? Benar. So yang ini benar. Jadi palsu atau benar? Kamu dapat benar. Okay. Untuk yang ni, bahagian ni kamu kena faham, kamu kena tahu konsep asas matematik lah. Contoh macam ni, hasil tambah sudut pendalaman, kemudian nombor indeks. Okey, seterusnya yang terakhir ni, H4 tolak 7 sama dengan 11. So yang ni 4 tambah 7 kan? Okey, so yang ni benar. Atau 4 tambah 7, 11 sama juga benar. So benar atau benar, kamu dapat Benar. benar. Okey. Okey, so yang ni sebahagian daripada contoh berkenaan dengan kebenaran, menentukan kebenaran bagi sesuatu pernyataan majmuk. Okey, so ada perbezaan antara pernyataan dengan menggunakan perkataan dan dengan perkataan atau. Okey, so yang ni latihan untuk tajuk ni. Muka surat 31, 32 bahagian A sahaja untuk buku kerja dalam buku kerja.